Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam video sains tingkatan 5 KSSM bab 7 cahaya dan optik 7.2 peralatan optik. Pada pembelajaran 7.21 memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. 7.22 mereka bentuk dan membina teleskop ringkas. 7.23 berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Peralatan optik. Setiap peralatan optik dia mempunyai kegunaan dia yang berkaitan dengan saiz imej dan jenis imej yang dibentuklah oleh kanta masing-masing. Antaranya kita ada kanta pembesar di mana ciri imej dia adalah maya, tegak dan tentulah dibesarkan sebab kita nak besarkan imej bagi objek yang kecil. Kita masih boleh lihat dengan mata kasar tapi kurang jelas. Jadi dengan ada kanta besar kita boleh besarkan imej tersebutlah. Seterusnya kita nak tengok imej yang jauh iaitu teleskop di mana ciri dia adalah maya, songsang dan dibesarkan. Dan kita juga ada alat iaitu mikroskop. Sama juga ciri dia iaitu maya, songsang dan dibesarkan. Kita akan tengok alat-alat ni mikroskop. Apa guna mikroskop? So kegunaan dia kita nak tengok objek yang sangat yang seni. Seni ni maksud dia tak boleh dilihat mata kasar, terlampau kecil. Contoh dia seperti bakteria, virus, protozoa dan sebagainya lah. Dia ada dua kanta cembung yang berkuasa tinggi. Apabila kuasa dia tinggi maka panjang fokus dia adalah pendek. Yang pertama ialah kanta objektif yang berada di bahagian hadapan ni lah, berhadapan dengan objek yang kita nak tengok. Jadi kanta objektif ni berkuasa sangat tinggi dan panjang fokus dia pendek, kita labelkan dia FO, kita simbolkan dia FO. Jadi tujuan dia untuk membesarkan imej yang sangat kecil. Jadi dia boleh besarkan berkali ganda. Yang kedua kita ada kanta mata yang di ujung ni lah yang kita tengok mata kita, juga berkuasa tinggi dan panjang fokus dia adalah pendek. Kita simbolkan dia FM, panjang fokus kanta mata. Dan dia adalah sebagai kanta pembesar bagi imej yang kita dapat daripada kanta objektif. Di mana panjang fokus kanta mata ni dia lebih panjang daripada panjang fokus kanta objektif. Maksudnya di sini kanta objektif ni dia lebih berkuasa tinggi lah, dia lebih powerful. Kita nak tengok pembentukan imej oleh mikroskop. Kita tengok satu persatu iaitu kanta objektif dulu kanta objek. Jadi kedudukan objek tu kita akan letak dia di antara, kalau kita tengok kat sini, di antara 2F dan F. Ini adalah kedudukan yang disyorkan lah untuk kita letak, di mana kita boleh adjust pada mikroskop tu lah. So hasilnya kita akan dapat imej seperti yang ditunjukkan. Ni jarak objek dia. Jadi objek ni mesti berada di antara F dan 2F. So imej kita dapat dia kedudukan dia lebih jauh daripada 2F. Dan ciri dia adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Ini kalau kita menggunakan kanta objektif yang ada di bahagian berdekatan dengan objek. Itu yang pertama. Kedua kita nak tengok kanta mata. Kanta mata ni dia akan ambil imej yang kita dapati daripada kanta objek tu sebagai objek dia. Tadi kita dapat dia songsang kan? So ini adalah lukisan dia. Bila dia lukis, kita akan lukis sinar, garisan sinar dia di mana objek dia berada di antara F dengan pusat optik. Maknanya dekat. Ini sebenarnya objek bagi kanta mata ni sebenarnya adalah imej yang terhasil oleh kanta objektif tadi.
Memang kedudukan dia adalah antara F dengan pusat optik. Dan bila kita lukis garisan sinar, kita akan dapat imej yang lebih besar dan terbalik seperti ini ataupun kita panggil songsang. Ya. Di mana kedudukan imej dia lebih jauh daripada F. Okay, kita boleh nampak jarak dia. Dan ciri dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Kenapa maya? Kamu boleh tengoklah imej dengan objek dia berada di kedudukan yang sama. So maya ni dia tak boleh lihat daripada skrin. Kenapa dia anggap tegak? Kalau kita nampak macam songsang kan, macam terbalik. Kalau kamu perhatikan objek ni, dia dah songsang, dah sedia asal songsang. Imej ni pun songsang. So sebenarnya dikatakan tegak ni adalah kedudukan yang sama antara objek dengan imej. Sebab tu dia anggap tegak. Kalau kita tengok pandangan mata kita, dia adalah songsang. Dibesarkan maksudnya dibesarkan daripada objek ni lah. Dia punya size imej tersebut. Dan kalau kita lukis keseluruhan, inilah hasil garisan ataupun rajah sinar bagi kanta objektif dan kanta mata. Ini dia punya garisan sinar. Ini yang pertama tadi, yang kita tengok hasil dia. Dan yang ni yang kedua. Kita dapat imej akhir, yang maya, tegak dan dibesarkan. Ini pembentukan secara keseluruhan dalam satu gambar rajah bagi kedudukan kanta objek dan kanta mata yang disusun dalam mikroskop. Bagaimana kita nak tentukan kuasa pembesaran mikroskop? Jadi kita gunakan rumus kuasa pembesaran sama dengan kuasa pembesaran kanta objektif kali dengan kuasa pembesaran kanta mata. Contoh kita ada soalan, sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 3 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 30 kali. Jadi sebenarnya senang je lah. Ini kanta objektif, ini kanta mata dan bawah adalah kanta objektif. Objektif ni yang berdekatan dengan imej kan, kita letak slide di bahagian bawah ni. So ini adalah kanta objektif lah. Dia berdekatan dengan objek seni ataupun kecil yang kita nak tengok. Yang mata yang berdekatan dengan mata kita ni. Jadi hitungkan sajalah. Iaitu dengan cara kita kali je lah. Kuasa pembesaran kanta objek kali kuasa pembesaran kanta mata. 30 kali 3 kita dapatlah 90 kali ganda. Itu cara kita nak tentukan kuasa pembesaran mikroskop. Seterusnya kita nak tengok teleskop pula. Apa kegunaan teleskop? Kegunaan teleskop ni kita nak lihat imej yang besar dan jauh. Seperti apa? Seperti bulan, matahari, dan planet-planet lain yang ada lah. Tadi dia sama juga, dia ada dua kanta cembung. Cuma beza dia, satu berkuasa tinggi, satu lagi berkuasa rendah. Dan kanta tu pun sama, kita ada kanta objektif dan kanta mata, tapi dia berbeza dari segi kuasa dan panjang fokus. Kanta objektif ni pula, dia berkuasa rendah. Mana kanta objektif yang hujung ni? Yang kita nak tengok objek yang jauh tu, yang bahagian hujung, yang bahagian depan tu lah. Dia berkuasa rendah. Itu bermaksud bahawa panjang fokus dia adalah panjang. Bila dia berkuasa rendah, panjang fokus dia panjang. Sebab panjang fokus dengan kuasa ni dia berkadar songsang. So simbol dia adalah FO. Tujuan dia untuk mengecilkan imej yang besar. Macam bulan kan sebenarnya dia besar. Tapi sebab kita nampak dia jauh, kita kelihatan dia kecil. Jadi dia kecilkan dulu imej yang besar ni. Itu tujuan ataupun kegunaan kanta objektif di bahagian hadapan teleskop ni lah. Kalau kanta mata pula, dia berkuasa tinggi. Bermaksud panjang fokus dia pendek. Kita simbolkan dia FM lah. F tu panjang fokus. Sebagai, macam biasalah, dia sebagai kanta pembesar bagi imej kanta objektif yang kita dapat. Jadi, secara perbandingan, panjang fokus kanta objektif lebih panjang lah. Berbanding panjang fokus kanta mata. Kita nak tengok pula imej dia yang dibentuk oleh teleskop. Kita akan tengok satu persatu lah. Ini bagi kanta objektif. Objek dia jauh. Lepas tu kita panggil dia di infinity, tidak terhingga. Nampak lukisan ni pun kita tak lukis
simbol objek tu. Garisan yang kita lukis lurus kan tak ada. Kita ambil terus daripada jauh, ya. Jadi bila kita lukis, kita akan lukis dua sinar lah. Satu melalui pusat optik. Okay, dia straight saja. Okay, yang kedua dia menuju ke titik fokus. Sampai tengah kanta dia akan lurus mengikut paksi utama. Sebenarnya garisan ni dia bertentangan dengan garisan yang pertama bila kamu lukis rajah sinar sebelum ini. Okay, sebenarnya garisan sinar dia ada 3 garisan. Ini sebenarnya garisan yang ketiga. Iaitu bila kita lukis dia melalui titik fokus pada awalnya, dia akan menuju ke titik fokus. Bila dia sampai tengah kanta, dia akan lurus balik mengikut paksi utama. Jadi sebenarnya garisan ni dia bertentangan dengan garisan pertama yang kamu lukis pada rajah sinar pada tajuk 7.1. Ya? Ini untuk lukisan dalam kes ini. Jadi bila kita lukis, ya, dia akan ada pertemuan dia. So pertemuan ni adalah image. Ya, so image ni kalau kita tengok, ya, kedudukan dia, ya, pada F, pada titik fokus. Di mana ciri dia adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Nampak dia terbalik, ya. Dan dia nyatalah sebab kedudukan objek walaupun infinity dia duduk sebelah kiri, kanta, ya. Bagi image pula dia duduk sebelah kanan. Jadi bertentangan dengan objek yang asal. Bila kita letak skrin, kita akan nampak. So dia adalah nyata, songsang dan kecil lah sebab kita boleh lukis, ya. Berbanding dengan objek di infinity. Okay, ini pembentukan image bagi kanta yang pertama, iaitu kanta objektif di bahagian depan teleskop, ya. Teleskop tu panjang, bahagian depan dia, ya. Okey, yang kedua kanta mata. Okey, kita akan ambil objek image yang terhasil tadi, di mana dia terletak pada F, kan? Ya, dia terletak pada F. Dia akan jadi image bagi kanta objektif tadi, dia akan jadi objek bagi kanta mata yang ada pada teleskop. So bila kita lukis garisan sinar dia, ya, ini yang pertama. Okay, yang kedua ni dia lurus, ya. Ini garisan yang kita pernah lukis sebelum ni. Dan bila dia lalu tengah kanta, dia akan menuju ke titik fokus lah, ya. Dan bila kita lukiskan, kalau kita nampak dia tak bertemu, ya, tak ada pertemuan di bahagian atas, di bahagian bawah kita akan unjurkan, okey, maka, ya, kedudukan image ni sebenarnya pun tak bertemu, ya, dia jadi image di infinity. Okey, jadi kita pernah lukis lukisan ini pada jarak objek pada F, ya, pada tajuk 7.1. Kamu boleh tengok video saya yang sebelum ni, ya, tajuk 7.1, ya. Jadi image dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. So ini adalah ciri image akhir, ya, yang terbentuk pada teleskop yang kita dapat lihatlah dengan mata kasar kita. Yang ada dekat mata kita tu adalah kanta mata. So ini adalah lukisan keseluruhan dia. Okey, ini objek di infinity tadi. Ya, kita kecilkan dulu, kita dapat nyata, songsang, dikecilkan. Dan bila kita bila garisan sinar tu melalui kanta mata, kita akan dapat image akhir yang maya, tegak dan dibesarkan. Maka kita akan dapat jelaslah pada teleskop tersebut, ya. Okey, ini bagaimana nak membina model teleskop ringkas. Okey, barang-barang dia yang ada sekitar kita lah, ya. Silinder kertas berongga yang keras lah, ya. Silinder paik yang berongga, ya. Dua kanta yang berbeza panjang fokus. Kalau kita tengok tadi, satu yang panjang fokus dia pendek, satu lagi yang panjang. Yang pendek tu dia berkuasa tinggi, yang panjang tu dia berkuasa rendah. Okay, pemotong kertas, gergaji nak potong paik dan gam yang kuat, ya. So macam biasalah, ya, kamu kerat dahulu, ya, kertas tersebut, ya. Dan kamu potong dengan gergaji paik. Kita tebukkan lubang dia, ya. Seterusnya, ya, ini tebuk lubang sekeliling, ya, supaya kamu boleh lekatkan kanta. Okey. Okey, masukkan kedudukan kanta yang dah ada pada bahagian yang kecil tadi, ya. Okey, ini dia masukkan dalam kertas. Okay, kamu masukkan paik di bahagian yang berongga tadi, ya. Ini sebenarnya di bahagian depan dia, ni yang di bahagian belakang, ya. Maka kau nampak dah satu teleskop, ya, satu kanta yang berada di sini, yang berada di hujung, ya, kanta objektif, dan satu lagi yang berdekatan dengan mata kita sebagai kanta mata. Maka
maka boleh lihat bintang-bintang atau apa saja objek jauh yang kamu nak tengok, ya. Okey, aplikasi Kanta dalam peralatan optik, ya. Okey, banyak sangatlah aplikasi ni dalam kehidupan kita, antaranya kamera DSLR, ya, yang berresolusi tinggi. Okey, ini CCTV dan ini kamera pengintik lah, ya. So di masa kini, ya, ketebalan Kanta kita tahu hanyalah kecil saja, beberapa meter. Banyak digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup. Inilah CCTV, ya. Okay, kajian telah dibuat dan mereka telah berjaya, saintis, membina Kanta yang flat. Dia tak, walaupun dia Kanta cembung, tapi dia tak cembung. Dia flat. Dia punya apa? Dia punya binaan dia, ya. Dipanggil flat lens, yang setebal beberapa mikron. Mikron ni kecil, ya, nilai dia iaitu lebih kurang 0.01 mm sahaja. Dia punya ketebalan sangat kecil lah, ya. Dan kesan daripada Kanta yang flat ini, maka kita dapatlah membina saiz telefon pintar yang lebih kecil dengan ketebalan dia semakin nipis. Itulah teknologi sekarang, ya. Okey, aplikasi Kanta dalam peralatan optik lagi, ya. Daripada teknologi yang ada, ya. Apabila kita melihat imej, ya, menggunakan Kanta yang dibentuk oleh Kanta, ya, dalam kamera, kalau panjang fokus dia 70 mm pada jarak 15 meter, kamu akan dapat imej seperti ini. Okey, agak besarlah, tapi keseluruhan nampaklah, ya, taman permainan ni. Dan apabila kamu pendekkan panjang fokus dia, ini bagi kamera yang kita boleh adjust panjang fokus dia daripada 70 mm kepada 24, masih lagi jarak yang sama, kamu akan dapati medan penglihatan dia lebih luas. Keliling-keliling taman ni akan dapat ditangkaplah, ya, dia punya imej, ya. Jadi kesimpulan dia, bagi panjang fokus Kanta dalam kamera DSLR, dia akan mempengaruhi medan penglihatan. Ni bagi kamera yang kita boleh adjust dia punya jarak fokus, ya. Maknanya semakin pendek panjang fokus Kanta, maka semakin luaslah, ya, view kita, medan penglihatan kita. Itu yang dapat gambar yang kedua ni, ya. Apabila kita pendekkan panjang fokus. Kita ikut tujuan gambar yang kita nak ambil lah, ya. Okey, ini contoh Kanta air. Sebenarnya kita boleh bina Kanta daripada air sahaja, ya. Tapi menggunakan medium, di sini digunakan medium greenhouse effect. Contoh dia plastik lah. Okey, seorang lelaki telah bina satu binaan. Ini sebenarnya plastik, ya. Bahan plastik ni kita tahu dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, ya. Yang menyebabkan kesan pemanasan global. Tapi kita boleh gunakan sebagai aplikasi dalam hidup. Okay, yang ni sebenarnya dia letak air lah pada plastik tersebut. Okay, hasilnya dia nampak bentuk macam lah Kanta. Dia terbentuk sendiri, ya, setelah kita isikan air. Okey, ya. Jadi bila berada kawasan lapang, ya, panas, ya, cahaya matahari kita nampak dia tumpu pada satu tempat, ya. Jadi kita cari mana titik tumpuan dia. Kita nampak jelas di bahagian tengah ni lah, ya. Jadi dia letakkan satu kertas pada betul-betul sinar tu tumpu. Itu sebenarnya adalah titik fokus dia. Okay, akibatnya, ya, kayu tersebut berasap, terbakar, ya. Okay, sebenarnya ini dia letak betul-betul pada titik fokus bagi Kanta air yang dibina itu. Ya, bila kita dapat kedudukan titik fokus tu, sinar cahaya itu betul-betul maksimum pada titik tersebut. Maka kita dapatlah hasil dia untuk pemanasan, ya, untuk dapatkan api dan sebagainya. Okay, ini contoh Kanta air lah, ya. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Cikgu harap video ini dapat membantu kefahaman kamu, ya, dalam memahami, ya, prinsip kerja ataupun tujuan dia dan imej yang terhasil daripada peralatan optik, iaitu mikroskop dan teleskop. Ya. Dan jika kamu suka video cikgu ini, tekanlah butang like dan bolehlah share dengan kawan-kawan serta saudara mara agar kita dapat berkongsi, ya, ilmu yang manfaat ini.
Ya, dan jangan lupa tekanlah butang subscribe dan notification sebagai tanda sokongan pada cikgu, dan kamu akan dapat berita terkini apabila cikgu memuatkan video-video terbaru cikgu. Saja daripada cikgu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Everything changes.